Kita bersua kembali. Saudara, setiap universiti, fakulti, jabatan dan sebagainya, mereka kerap membuat program khidmat komuniti kepada masyarakat. Dan hari ini sebenarnya kita bercakap berkenaan dengan mahasiswa Canai tingkatkan kemahiran insaniah melalui program khidmat komuniti. Yang mana inisiatif mahasiswa UPM dalam usaha membantu pihak Institut Antarabangsa Aquakultur dan juga Sains Akuatik (IAQUAS) memulihkan fasiliti, lanskap dan juga struktur bangunan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara. Dan pada masa yang sama, ia juga bagi memastikan sistem penyelidikan dan proses pemeliharaan khazanah aquakultur negara terpelihara. Untuk bercakap berkenaan itu, kita bersama dengan teknologis Muhammad Izzuan Muhammad, fasilitator khas Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM, dan juga kita bersama dengan Zariza Yasmin Zulaika Hashim, Timbalan Pengarah Program Sayangi UPM-ku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puas bergaya? Alhamdulillah. Kalau kita cakap berkenaan dengan mahasiswa Cakna tingkatkan kemahiran insaniah melalui program khidmat komuniti, mungkin boleh Encik terangkan sedikit berkenaan dengan apa itu sebenarnya khusus kokurikulum berkredit yang dilaksanakan di bawah Pusat Kokurikulum dan juga Pembangunan Pelajar UPM. Okey, terima kasih. Kursus kokurikulum berkredit ini adalah satu kursus yang berstruktur. Yang mana kursus yang diwajibkan kepada semua pelajar-pelajar bachelor UPM. Ya. Untuk mengambilnya sebanyak 2 kredit sepanjang pengajian. Dan kursus kokurikulum berkredit ni dia banyak teras. Kita ada khidmat komuniti, kita ada kebudayaan, kita ada sukan dan kita ada badan beruniform juga. Dan selain daripada itu, kita menerapkan kemahiran insaniah melalui kursus-kursus kokurikulum berkredit tersebut. Yang mana kita akan terap secara kata orang tidak formal lah. Sebagai contoh, kursus bakti siswa yang Izzah ambil semester ini, dia akan mempelajari contoh macam mana nak buat program, macam mana nak melaksanakan kertas kerja, bagaimana nak menguruskan mesyuarat dan sebagainya. Saya rasa ini satu soft skill yang penting untuk ada di setiap masyarakat, setiap mahasiswa maksud saya, sebelum mereka bergelar graduat. Dan apa antara elemen-elemen yang diterapkan melalui pelaksanaan kursus kokurikulum berkredit dan juga program komuniti? Antara elemen utama yang perlu diterapkan di dalam pelaksanaan kursus kokurikulum berkredit ini adalah di hujung semester pelajar perlu menganjurkan program komuniti. Yang mana program komuniti ni memang kena engage dengan mana-mana komuniti lah. Masyarakat, level masyarakat. Dan pelajar sendiri yang menganjurkan, fasilitator hanyalah menasihati. Itu antara elemen yang penting lah yang perlu dilalui oleh semua pelajar yang mengambil kursus kokurikulum berkredit di UPM. Okey, Izzah, apa pencetus utama Izzah dalam pemilihan dan juga pelaksanaan aktiviti projek Sayangi UPM-ku di Institut Antarabangsa Aquakultur dan Sains Akuatik ini sebagai salah satu projek khidmat komuniti bersama rakan-rakan dari khusus bakti siswa? Okey, jadi baiklah, pencetus utama kenapa kami memilih untuk menjalankan program komuniti kami di Institut Antarabangsa Aquakultur dan Sains Akuatik yang merupakan juga salah satu fasiliti di Universiti Putra Malaysia juga sebenarnya. Kerana macam yang kita tahu, disebabkan pandemik yang melanda di negara kita juga, kesan dia memberi impak yang besar dalam kalangan masyarakat. Contohnya dari segi komunikasi, dari segi pengurusan alam sekitar. Jadi kami memilih untuk melakukan di IAQUAS sendiri kerana IAQUAS ini adalah fasiliti UPM. Jadi kami memilih untuk melaksanakan di sana, bersepakat kerana bagi kami, kalau bukan kami, warga UPM sendiri yang nak memelihara, nak jaga fasiliti UPM, siapa lagi, betul tak? Betul. Bak kata pepatah lah kan. Anak kera di hutan disusui, anak sendiri di rumah mati kebuluran. Dia bagi pepatah, kita kena bagi pantun. Bagi pantun. Hujung nanti kita bagi pantun. Jadi program Sayangi UPM-ku ini, apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam program itu? Okey, aktiviti yang kami jalankan bermula dengan ice breaking. Okey, waktu ice breaking ni, apa yang kami buat, dekat sinilah kita terapkan kemahiran insaniah yang macam Encik Izzuan ada cakap tadi. Kita latih diri untuk keyakinan
keyakinan diri, memupuk keyakinan diri. Kemudian kita pecahkan kepada beberapa kumpulan, ada 5 kumpulan pada ketika itu. Kemudian diikuti dengan majlis pembukaan, kemudian kita ada melakukanlah khidmat bakti di iAquas, iaitu kami dipecahkan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan mengecat luar bangunan dan juga satu lagi kumpulan mengecat pembahagi jalan. Itu apa yang kami buat untuk iAquas lah. Kemudian diteruskan dengan aktiviti seperti treasure hunt. Okey, treasure hunt ni kita ada 5 checkpoint dan setiap checkpoint tu kemahiran insaniah diuji. Kita ada uji dari segi cara bekerjasama. Okey, dari segi pengurusan masa, memang itu apa yang diuji. Kalau masa tak cukup, katakan masa terlebih kan, mereka tak dapat pergi ke checkpoint lain. Memang itu apa yang nak disampaikan, apa yang kami belajar selama 14 minggu di kursus bakti siswa ni banyak diaplikasikan semasa program lah. Kemudian ada juga aktiviti sukaneka dan ada juga sumbangan idea ketika itu daripada Encik Izzuan meminta kami untuk membuat satu tugasan khas, iaitu membina Istana Pasir. Dekat situ kami diuji dengan critical thinking sebenarnya. Sebab kalau saya nak gambarkan tu, memang tak sangka ada kumpulan yang boleh buat bentuk piramid guna pasir, ada yang boleh buat kubu pertahanan. Memang kreatif lah orang kata kan. Lepas tu dengan malam kita ada aktiviti barbecue dan kemudian malam kebudayaan. Malam kebudayaan tu juga memang masing-masing sangat kreatif lah. Ada yang buat pertunjukan magic, ada yang buat pertunjukan fashion, ada yang menyanyi, ada yang menari. Okey, dari situ nampaklah yang masing-masing dah ada keyakinan diri yang tinggi berbanding dengan waktu pertama kali. Saya ingat lagi minggu pertama saya sertai kelas kursus bakti siswa, waktu tu Encik Izzuan masuk. Dan memang Encik Izzuan ada cakap kena ada keyakinan diri dalam untuk menyertai kursus bakti siswa ni. Encik Izzuan masuk sebagai peserta ke? Tak. Ya, muka muda. Saya tak tahu. Saya sebagai fasilitator pemantau. Jadi kelas Izzah ni ada seorang fasilitator lah, Puan Zaliha. Jadi Puan Zaliha ni di bawah pemantauan saya untuk semester ni. Okey. Jadi apa dalam selaku fasilitator khas dalam program-program yang diadakan ni, apa antara cabaran atau masalah yang dihadapi terutamanya dalam golongan mahasiswa? Adakah dia berkait dengan soft skill yang diterapkan dalam program-program tu? Kebanyakan yang saya nampak adalah bila kita pelajar-pelajar mula berkomunikasi dengan masyarakat untuk maksudnya mula untuk mencari tempat nak buat program komuniti, mereka belajar macam mana nak berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat. VVIP contohnya, kerana setiap program komuniti perlu ada elemen pengurusan majlis rasmi sebagai contoh untuk opening dan closing majlis. Dan mereka perlu menjemput VVIP. So bagaimana nak berkomunikasi dengan sebagai contoh VVIP tersebut yang bakal dijemput, bagaimana jemputan dibuat, dan mungkin berkomunikasi dengan PA yang berkenaan. Jadi mereka perkara-perkara begini ni memang mereka tak belajar di dalam kelas. Melalui penganjuran program komuniti inilah yang mereka dapat merasa mereka didedahkan dan kata orang sebagai platform yang baguslah kata orang untuk menaikkan kebayaran insaniah pelajar-pelajar yang mengambil khusus co-curriculum berkredit. Izzah, saya nak tanya Izzah sebagai mahasiswa dan juga Izzah aktif dalam program-program curriculum sebagainya. Ada juga di luar sana ramai sebenarnya yang mereka ni takut nak bagi masa. Kadang-kadang bila nak masuk tu tanya mak dulu. Mak tak bagi sebab takut pelajaran terciciran katanya. Nasihat, tips Izzah macam mana? Okey, nasihat ringkaslah daripada saya. Macam kita tahulah, pengurusan masa tu memang perkara vital kan. Memang setiap dari individu tu perlu ada kemahiran untuk mengurus masa. Pengurusan masa juga kemahiran insaniah. Okey, jadi apa yang saya buat, saya akan sediakan senaskah buku ataupun boleh cakap senaskah diary. Okey, saya akan catatkan tarikh-tarikh penting. Sebagai contoh, tarikh-tarikh tugasan akhir yang perlu dihantar kan. Jadi saya akan catat dan akan siapkan awal lah. Okey, tapi tips lah.
untuk selamatkan diri, jangan tulis tarikh yang betul. Contoh tarikh akhir Awalkan tu. sikit. Kita awalkan sikit. Tipukan diri sendiri. Saya selalu tambah 2 minggu. Saya tambah Sebab 2 kalau minggu. tak nanti sama je kan. Kita akan buat last minute juga. Itu tips saya lah. Dan jangan lupa untuk baca jugalah buku tu. Apa saya nak tanya satu momen Izzah di waktu mungkin mengemudi program-program yang macam ini kan. Apa antara momen yang Izzah rasa Izzah paling terkesan dan juga Izzah nak kongsi sebagai pengajaran kepada penonton luar sana? Okey. Ini saya kira perkara yang menarik dan sebenarnya kesan dia positif lah untuk saya. Waktu saya, inilah program Sayangi UPM ku ni kan. Waktu saya jalankan aktiviti bersama rakan-rakan, okey, sebenarnya kita dah ada tugas masing-masing. Ada dah ahli jawatan kuasa aktiviti, teknikal dah ada orang dia, logistik dah ada orang dia. Tapi bila pada masa tu tak cukup orang, katakan orang yang sepatutnya bertugas tu tak dapat laksanakan tugas tu, mereka tak kisah pun. Mereka boleh tolong. Mereka yang saya rasa tersentuh dan itu juga apa yang saya belajar dari mereka, ambil peduli setiap tugasan. Maksudnya bukan tahu diri sendiri punya tugas je, tahu juga orang lain. Jadi kalau jadi apa-apa kan, macam emergency, kita boleh backup kawan kita. Itu benda yang saya rasa macam itu pengalaman menarik lah. Betul. Baik, sebagai penutup, Cik Izwan, kita nak tanya apa antara pandangan Cik Izwan, cara yang terbaik untuk kita pastikan para mahasiswa berminat untuk aktif dalam bidang kurikulum dan sama-sama cakna membantu ahli masyarakat melalui pelaksanaan program-program komuniti sebegini. Mungkin boleh war-warkan kepada mereka untuk terus masuk, bukan daripada UPM sajalah. Jangan bergerak sebelah. Okey, dia sebenarnya macam ni. Pelajar mahasiswa, semua pelajar mahasiswa IPT perlu melihat kesan kenapa kita aktif dalam kurikulum. Kenapa kita aktif dalam kerja-kerja kesukarelawan? Kerana kita kena ada satu semangat untuk membantu. Di samping tu, kita juga benda ni boleh membantu kita bila kita masuk di komuniti yang sebenar dan alam bekerja nanti. Sebenarnya benda-benda ni macam saya cakap tadi, kita tak akan belajar di dalam kelas yang rasmi. Betul. Tetapi dalam perkara macam inilah, pelajar-pelajar yang join program macam inilah yang akan mengajar mereka ataupun mendedahkan mereka dalam pelbagai pengalaman dan nanti akan digunakan semasa masuk komuniti sebenar nanti dan di alam pekerjaan nanti. Betul. Itu sebenarnya yang paling penting untuk kita terapkan daripada universiti. Jangan dah masuk alam pekerjaan baru nak cakap-kapai. Ya, setuju. Orang kata dah tercedok bawa tengah dah, betul tak? Okey, satu lagi tips daripada nasihat daripada Izzah kepada penonton luar sana secara ringkas. Okey, nasihat saya, libatkanlah diri dalam aktiviti kesukarelawanan macam yang Encik Izwan cakap tadi. Kemahiran insaniah tu sangat penting dan kemahiran insaniah ni memang kita dapat kuasai bila kita sertai aktiviti kesukarelawanan, aktiviti komuniti ni. Sertai apa jua. Tak kisahlah walaupun sesimpel gotong royong sesama taman kan, kita ada rewang pun, dia sebenarnya ada nilai tu. Dan sebenarnya kenapa kemahiran insaniah ni penting, sebab dia boleh mewujudkan orang kata nilai tambah, untuk diri kita, bonus lah di alam pekerjaan nanti kan. Yes, jauh beza Izzah dengan saya ni. Saya dulu gotong royong terakhir basmi Edis. Saya buat Edis. Saya lagi dulu. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Izwan Muhammad, Fasilitator Khas Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM, dan juga Ija Yasmin Zulaikha Hashim, Timbalan Pengarah Program Sayangi UPM ku, kerana studi bersama kita Lensa IPT berkongsi berkenaan dengan mahasiswa cakna tingkatkan kemahiran insaniah melalui program khidmat komuniti. Semoga berjaya dalam program-program mendatang. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pun boleh jadi peserta juga kan? Boleh. Apapun, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.